Hai guys, selamat datang ke satu lagi vlog The Ahmad Ridwan. Kali ini, aku jauh sikit daripada tempat biasa. Kali ini aku berada di Kemaman untuk cover perlawanan M3 di antara Real Cukai menentang Perlis United. Korang tak tahu, M3 ni ialah level ketiga dalam struktur Liga Bola Sepak Malaysia. So, itulah. Tengok aksi-aksi dia. Dengan tiba-tiba pula aku kena duduk belakang. Tak pernah pula ada apa ni, kena duduk. Saya duduk kat tepi boleh, tapi lah tak apalah, tak payah saya gaduh kan. Kosong-kosong lagi antara Real Cukai dengan Perlis United. Pertama di antara kedua-dua pasukan dengan kedudukan masih lagi 0-0. Kedua-dua pasukan cuba untuk mencipta peluang, tapi maksudnya tiada betul-betul peluang yang boleh mendatangkan jaringan. Tapi tak apalah, ada lagi 40 minit untuk kedua-dua pasukan memecah kebuntuan. To those who are not familiar with Malaysian football, the M3 is the third tier of Malaysian football. The first one, of course, is the Malaysian Super League, and the second tier is the Malaysian Premier League, and this is the M3, which is the third tier of Malaysian football. And more or less, it is organised by the Amateur Football League, AFL. So the players are not professional. They have other jobs during the day maybe, and so that's about it about the AFL. So we look forward for the next 45 minutes. Hopefully there's going to be some goals. It will be very good to see that. If not, then no goals. Okay, tamat sudah perlawanan di bising dah pula. Kehadiran penonton-penonton dan juga pengunjung-pengunjung peminat bola sepak yang terus membaji ruangan stadium. So guys, semalam aku tak sempat nak buat conclusion perlawanan M3 di antara Real Cukai menentang Perlis United yang berkesudahan 0-0. Jadi pada time dia dah habis tu, pengacara dekat stadium tu pasang lagu manjang. So aku punya kamera ni, Sony RX100 ni dia tak ada dedicated mic, so aku tak jadi bunyi bising lah kalau aku teruskan juga kat sana. So tak apalah, aku buat hari ni. Jadi perlawanan tu berkesudahan 0-0. Kedua pasukan aku rasa memang dah cuba terbaik untuk menjadikan gol, tapi malangnya memang tak ada betul-betul clear cut chance. Yang ada pun yang betul-betul yang terpaksa diselamatkan oleh penjaga gol ialah percubaan daripada Real Cukai deep into injury time dan satu free kick, dan sepakan tersebut berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Perlis United. So berkesudahan 0-0. Real Cukai ni akan bertandang ke Pulau Pinang di mana mereka akan bertemu dengan Batu Kawan. Aku rasa dia orang dalam kumpulan B ke, nanti aku cerita lagi tentang Liga M3 musim ni secara menyeluruh nanti. So macam itulah perlawanan tersebut berakhir. Jadi
pada korang yang tidak tahu sangat tentang Liga M3 ini ialah peringkat ketiga Liga Malaysia, di mana M1 ialah Liga Super Malaysia, M2 ialah Liga Premier, M3 ni ialah Division 3 lah kiranya untuk Liga Malaysia yang melibatkan pasukan-pasukan yang amatur bertanding di peringkat nasional. Kalau mereka berjaya untuk menempatkan diri di kelompok teratas dan menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh MFL, mereka akan dinaikkan ke Liga Premier seperti Kuching City. Kuching City musim lepas mereka dah berjaya menempatkan diri di kelompok teratas Liga Premier selepas dinaikkan daripada M3 musim sebelumnya. Dan kalau tak salah aku, dia orang pun layak ke Piala Malaysia kalau tak salah. Jadi itulah progression dia. Tapi kalau daripada M3 ni, kalau dia orang tak cukup syarat untuk naik ke atas, memang dia orang tak boleh naik. So dia orang akan stay bermain dekat Liga M3 di musim seterusnya. Dia tak ada relegation ke M4, M5. Pasal M4 ni kira macam liga yang dianjurkan oleh negeri, di mana tanggungjawab Persatuan Bola Sepak Negeri untuk menganjurkan liga di negeri masing-masing, yang sebaik-baiknya ialah di antara pasukan-pasukan kelab-kelab komuniti, kelab sosial, yang mana ialah yang mengumpulkan pemain-pemain sama ada tua dan muda bermain dalam satu liga dalam M4 ni. Jadi mungkin orang cakap M4 ni kalau dah berjaya mungkin patut naik ke M3. Tapi bagi aku tak juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau ikut struktur sebenarnya bola sepak, bagi aku lah kan, piramid bola sepak, di mana yang teratas sekali ialah kat Malaysia ni M1, M2, M3 dan sokongan dia lah M4. Tak semestinya kau daripada M4 ni kena naik kepada M3. Kau masih lagi boleh berfungsi sebagai orang cakap apa, breeding ground, training ground untuk pemain-pemain yang mana ialah yang terlepas daripada peringkat umur yang sekarang ni. Kalau ikutkan FAM menganjurkan pertandingan Piala Belia dan Piala Presiden. So bila kau dah lebih umur, kau dah tak ada kelab. So kalau liga-liga negeri yang diadakan di peringkat M4 ni, kalau kau main kat situ, satu avenue untuk kau masih terus bergiat dalam bola sepak. Dan kadang-kadang tu ada juga yang ialah macam cakap apa, late developer, dia lambat, dia potensi dia lambat direalisasikan. So mungkin pada umur 23, 24 mungkin kau naik ke atas sikit, guna bermain di M3, M2 ataupun atau M1 macam tu. Dan M5 ni ialah kira macam yang paling rendah, Division 5, tapi bukan Division 5 per se, tapi dia dikategorikan sebagai M5. M5 ni sepatutnya dianjurkan liga-liga daerah, dianjurkan oleh persatuan-persatuan daerah, yang mana ialah dalam daerah tersebut mesti ada pasukan-pasukan yang bertanding. Contohnya kalau di daerah Kuala Terengganu ni, aku rasa banyak di pasukan-pasukan yang boleh bertanding dalam liga daerah. Polis, JKR, MPKT, mungkin Politeknik, hospital ke. Dulu masa dulu kita memang adalah liga tu. Tapi sekarang ni sejak aku rasa PBSNT dan PBDKT ni macam tak tu sangat lah. Dan sepatutnya memang itulah fungsi persatuan-persatuan bola sepak daerah, menganjurkan liga-liga di daerah masing-masing, dan bukannya bertanding pula dalam liga negeri. Itu bukan fungsi persatuan bola sepak daerah. Kalau ada yang misalnya kata negeri yang menganjurkan liga negeri, tapi pasukan daerah yang bertanding, memang negeri tu, persatuan bola sepak negeri tu memang kolot, ketinggalan zaman. Memang tak ada. Pasal sekarang dah banyak kelab-kelab sosial, kelab-kelab komuniti. Contoh yang terbaik bagi aku ialah Selangor lah, Selangor Champions League, di mana banyak juga kelab yang bertanding dalam Selangor Champions League tu. Aku rasa ada beberapa division aku tak
tak tahu, tapi aku tahulah pertandingan tu ada, dan ini di bawah naungan Selangor FA sendiri. So itu yang bagus sebenarnya, banyak pasukan tu semuanya, mereka boleh bertanding macam tu, dan tak ada pun misalnya kata, aku tak rasa pun ada pasukan daerah, persatuan bola sepak daerah yang bertanding dalam Selangor Champions League. Aku tak ada Kelang FA ke, Putrajaya FA ke, aku tahunya Putrajaya tu bukan dekat Selangor. Salah aku. Tapi itulah, you get my drift kan. So Suruhanjaya aku rasa ada Suruhanjaya, tu semua. So macam itulah sepatutnya. Kalau Liga Daerah Dungun, aku rasa Dispek, tapi Dispek dah main Liga Negeri. Tapi banyak macam UiTM Dungun, Liga Dungun ada, Polis Dungun ada, Hospital Dungun ada, kampung lagi. Aku rasa memang dapat pun dah nak buat Liga kat sana kan. Dan macam itulah pendapat aku, dan aku rasa seharusnya itu yang berlaku. M3 musim ni dia 20 pasukan menyertainya. Ada 20 pasukan tu dibahagikan kepada 2 kumpulan, my home and away, semua-semua tu. Kalau tak salah aku sampai bulan Ogos. Ya ke? Bulan Ogos. Dia lah aku cek balik yang tu. Lepas tu habis saja perlawanan liga dalam kedua-dua kumpulan ni. 4 pasukan teratas setiap kumpulan akan layak ke suku akhir. 2 perlawanan timbal balik pergi separuh akhir, dan juga perlawanan akhir. Itulah kira macam sedikit sebanyak perjalanan Liga M3 musim ni in a nutshell. So nak kata aku akan cover semua perlawanan M3 dekat hari Jukan tu tak, pasal jauh juga tu sebenarnya, Kuala Terengganu ke Maman. Kalau lebih kurang dah kena spend around 2 hours jugalah perjalanan ke sana. Tapi tengoklah, kalau ada kesempatan, okey juga, tak ada masalah, pasal aku suka je shoot bola ni. Dan yalah, siapa yang nak engage aku untuk shoot bola pun malu-malu, DM saja. Self promotion pula. So kira macam itulah sedikit sebanyak tentang Liga M3, dan aku berharap ialah sebagai pasukan dalam negeri sendiri, Ray Cukai ni akan berjaya lah untuk bersaing dalam Liga M3 musim ni. Walaupun kebanyakan yang kau kita lihat semalam, ramai pemain-pemain muda lagi yang bermain bersama The Anchors. Satu lagi, kalau pasukan yang berpotensi lah untuk bermain dekat dalam M3 ni ialah Keltih. Aku bercakap lah dengan pegawai tertinggi Keltih ni, dia cakap buat masa ni ialah satu yang tidak viable untuk diorang bertanding. Pasal yalah, biasanya ia akan melibatkan dana. Jadi bukan murah lah untuk bertanding dalam kejohanan seperti ini. Pasal kalau tak salah aku lah, sekurang-kurangnya kau kena belanja lebih kurang RM10,000 untuk setiap perlawanan di tempat sendiri. Pasal kau kena sewa stadium, kau kena bayar untuk perubatan, keselamatan pada budak-budak ball picker tu. Ialah semua logistik berkaitan tentang perlawanan yang kau anjurkan tu semualah. Satu lagi lah referee, tu pun kau kena bayar. Tapi aku tak salah mungkin jugalah kena boleh claim daripada penganjur kemudian. Tapi kau kena dahulukan dululah duit kau, bayar dulu referee yang bertugas pada hari tu. So memang kos tu memang tinggi jugalah, walaupun kau hanya berada di tier 3 of the tournament tu semua kan. Tak murah. So kau kena ada duit banyak jugalah untuk bertanding. Dan itulah, kadang-kadang ada pasukan yang tak mampu untuk menghabiskan pertandingan ni bila sebab berjalan. Kadang-kadang tu bila dah kira macam dah out, dah kau dah dana kau dah makin kurang, sponsor kau dah tak bagi duit ke apa semua, kau terpaksa tarik diri, terpaksa lah hadapi denda ke apa semua, macam tu lah. So itu very important for you to have the funds for you untuk bertanding. So one of the reason yang Keltih FC masih lagi belum bertanding dalam Liga M3. Tu kau boleh refer kepada vlog aku, Keltih Sport City tu, mereka macam mana mereka nak adakan stadium sendiri, gelangan-gelangan yang berkaitan. Kau boleh refer balik lah dekat vlog sana. Memang tak mudah untuk bertanding, tapi itu satu yang penting sebenarnya dengan wujudnya pertandingan seperti ini. Pasal
untuk terus membimbing, untuk mengilap bakat, memberi avenue kepada para pemain muda ataupun dia berterusan di bola sepak akad umbi ni yang penting dalam tu. Kalau ikutkan di Jepun sana, kau tengok kat sana memang pelbagai aspek bola sepak yang diorang ada, daripada tertinggi tinggi, J-League, J1, J2, J3 sampai lah high school, university football. Memang kalau ikutkan dengki lah juga tengok kan, envious with the Japanese football, macam mana diorang dah ada tu semua. Dan diorang pun aku rasa dia menggalakkan pertumbuhan kelab-kelab untuk memastikan bahawa bakat terus dapat digilap, dan bukan dah oleh macam ada persatuan ke yang nak menghalang daripada kelab-kelab ni dari terus bercambah, kerana kau bimbangkan ialah kadang-kadang persatuan ni dimonopoli oleh golongan tertentu yang masing-masing ada kuasa tu. So bila ni tak nak melepaskan tu, aku rasa ada je yang jenis-jenis yang kita kena macam stop this club from tu, pasal dia dah macam bagus sangat. Mungkin ada pemikiran macam tu, kolot lah kan, dinosaur bodoh. Aduh, kita nak tengok bola sepak kita maju, kita nak tengok persaingan sihat dalam bola sepak kita. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Korang jaga diri. Aku dah lama tak sentuh tentang COVID-19 kan. Tapi kalau ikutkan, hari ni aku tengok dalam 21,000 memang steadily increase dah COVID-19 cases kat Malaysia ni. Tapi Alhamdulillah kes kematian tidak meningkat dengan begitu teruk sekali. Dan aku rasa ni pasal vaccination yang dijalankan oleh kerajaan. Aku rasa memang berhasil. Aku rasa kalau tak vaksin dah, hospital-hospital kita dah penuh dengan pesakit-pesakit COVID-19 ni. Tapi yalah, of course lah, semua tu memang dengan izin Allah semata-mata. Tapi buat masa ni kita berikhtiar, kita berusaha, dan aku rasa daripada usaha dan ikhtiar tersebut nampaknya berjaya mengekang penularan. Kes dia banyak, tapi aku rasa almost 98% hanyalah kategori 1-2 yang hanya sedikit saja bergejala. Kau demam, kau tu, dan bila kau demam dan tu, bila buat testing positif COVID-19. So tak perlu hospitalization, tak perlu ventilation, semua-semua itulah. So harapnya berterusan macam tu. It's something that maybe lah we have to live dengan COVID-19 ni. Mungkin buat beberapa ketika lagi sebelum yalah kita mencapai sepenuhnya herd community. Herd community dah pula. Herd immunity. Salah pula. Aduh, itulah. Tapi korang jaga diri, SOP, keep wearing your mask semua tu. Dan kita ikhtiar lah, kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari dijangkiti. Dan kalau kita dijangkiti pun, kita kuarantin dan kita harap-harapnya tidak masuk kategori 3-4 yang perlu hospitalization tu. Banyak pula bercakap. So, korang jaga diri. Semula. Untung jaga kerja boles. Dah apa Proton X50 bro. Boles memang masyuk lah. Lari ke? Aduh.